sewaktu hidup orang yang memberi duit tu ataupun selepas dia dah tak ada. Kena bagi perhatian, okey. Stesen berita bisnes anda. Bernama Radio, stesen berita bisnes anda. Ikuti podcast Bernama Radio di aplikasi Spotify dan follow kami juga di laman media sosial lah, Facebook, Twitter dan juga Instagram. Kata cariannya adalah Bernama Radio. Okey, baik. Dan waktu ini anda bersama-sama dengan saya Natasha Aimi dan kita dalam program Grativet. Ya, untuk hari ini sungguh menarik ya, kita bawakan duo fashion designers ya yang telah berjaya membawa label tempatan ke pentas fashion antarabangsa. Ini memang sangat luar biasa. Dan mereka juga sebenarnya merupakan alumni di Kolej Kemahiran Tinggi Mara KKTM di Rembau. Ya, jadi bersama-sama dengan kita pada waktu ini di studio Bernama Radio kita ada Encik Hazwan Lee dan juga Cik Siti Mariam Musa dengan label mereka One and Mary ya, yang merupakan pereka fashion yang semakin mencipta nama di persada fashion tempatan dan antarabangsa yang merupakan kelahiran ataupun produk di TVET Mara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada anda berdua kerana bersama dengan kami di Bernama Radio ya. Okey, baik. Menarik ni dengarkan ya, dah pergi ke stage ataupun pentas antarabangsa. Tapi sebelum tu kita nak tahu juga macam Encik Wan, panggil Encik Wan Yes, okey, Encik Wan dan juga Cik Mary. Okey, kita nak tahu mula-mula sekali kan kenapa memilih KKTM? Okey, yang pertama, dan kenapa mengambil kos untuk fashion ini? Okey, jadi mungkin Cik Mary boleh mulakan dulu. Okey, hai, Assalamualaikum. Okey, macam saya sendiri memilih KKTM sebab selepas SPM kiranya saya memang daripada teknik vocational. Baik. So daripada di mana waktu tu? Masa tu Sabah. Okey. Teknik Keningau Sabah lah. So daripada situ saya memang ambil kira course ni macam fashion untuk kita teruskan lagi. So saya carilah kursus yang bersesuaian dan alhamdulillah saya diterima di KKTM Rembau. Okey, baik. Itu dia. Sebab nak teruskan je lah daripada belajar vocational kan? Ya. Masa tu kita tak ada rasa macam minat tu datang kemudian. So memang kita study je dulu. Tahun bila tu? Alamak, 2017. Baik. Okey. Jadi Encik Wan pula bagaimana? Macam saya pula lebih kurang sama seperti Mariam. Sebenarnya waktu kecil-kecil, waktu zaman sekolah menengah tu saya memang tak terfikir pun nak jadi fashion designer ke nak belajar fashion. Memang minat macam architecture, seni. Tapi suka buat designing lah. Design, cuma suka bukan design. kepada fashion. Betul. Okey, menarik tu. Form 3, after that macam memang orang cakap kalau siapa nak belajar fashion ke art ke boleh try cuba masuk vocational. So sama juga macam mana. Saya masuk sambung form 4 di College Vocational Setapak waktu tu. So saya ambil fashion. Tapi memang tak suka fashion lah. Masuk je redor je lah kan, sebab kita suka seni tapi kita masuk fashion kan. Baik. Just Kita tahun bila tu? 2016-2017. Baik. Okey. So saya dekat teknik setapak. Ya ke? SPM 2020. So jadi kita ni ala-ala anak-anak teknik gitu dan juga vocational. Okey. Baik. So jadi menarik. Okey, bermula daripada maksudnya daripada SPM, kos dari SPM kan yang membawa kepada menyambung pelajaran di Kolej Kemahiran Tinggi Mara KKTM di Rembau Betul. Ya, betul. Rembau Okey, yang menariknya pengajian fashion di Rembau ni ada apa sebenarnya? Sebenarnya macam-macam lah. Tapi macam kita orang dulu waktu sebelum masuk KKT Rembau lagi, kita orang memang tak tahu KKT Rembau tu apa. So memang kita apply and then kita dapat, kita masuk. Memang waktu tu KKT Rembau merupakan tak ada batch lagi. Kita orang merupakan first batch KKT Rembau. Waktu tu serba-serbi macam semua baru lah. Semua baru. So kat situ juga kira first macam art and design memang tak ada sebelum ni kira Mara tak ada keluarkan satu institusi yang mengajar tentang art and design. So this is the first college daripada Mara yang
mengajar tentang Baik. art and design. Okey, so jadi yang pertama sekali adalah di KKTM Rembau. Ya. betul. Oh, okey. Ni Kita pun tak tahu dekat Rembau kan. Rembau masa tu ada Ha. college art kan kat situ. baik, baik, baik. Memang satu-satunya di KKTM Rembau sahaja ya yang ada pengajian fashion dan art and design lah. Ya, art betul. and design. Okey. Baik. Jadi kita nak tahu juga kan tentang perjalanan selepas pengajian di KKTM Rembau. Tapi saya rasa menarik juga kalau Mary ataupun Wan kongsikan sepanjang pembelajaran dan pengajian di KKTM Rembau itu sendiri kan. Yang menariknya bagaimana? Maksudnya adakah sesi pengajian tu kita tahu yang menariknya di KKTM ke TVET Mara ini sendiri tugasan praktikal tu yang best. Kan, yang menarik perhatian sebenarnya kan yang memenuhi permintaan industri orang kata. Jadi untuk bidang fashion mungkin ini adalah yang pertama kali saya rasa yang bawa orang fashion dalam kita punya program Grad TVET ini. Jadi bagaimana sesi pelajaran tu macam mana? Memang dah belajar potong kain dah tentulah. Jadi Mula-mula memang tak ada lagi potong kain ke apa. So okey. mula-mula waktu kita masuk tu first semester tu memang semua student akan belajar art and design first. Baik, Kita yang belajar- lukis-lukisnya. Ya betul, belajar Okey. asas. Kita belajar melukis secara live dan kita belajar macam mana nak hatching lah, nak melukis lah. Memang basic art and Basic design. art lah. Tapi art tu guna perkakasan melukis ke ataupun guna komputer dah waktu tu? Melukis, melukis tangan lah. pensel, charcoal. Secara visual lah. Ya. Wow, menarik. Okey, lepas tu? Selepas So tu, first masuk tu memang kita pun kira sebab baru, tempat pun baru. tempat baru, Semua student peralatan pun mostly memang Betul-betul belum cukup lagi. ya, Betul. belum cukup lagi. So memang kita pun kira macam belajar kan, belajar belajar balik. dengan apa yang ada tu kan, yang Mhm. serba-serbi kekurangan waktu tu lah kan. Baik. Jadi mesin jahit pun tak ada time tu. Baik. So memang first sem, second sem Second semester tu baru Ah. start kita masuk fashion. Kita belajar basic fashion pula. Okey. Maksudnya kita belajar tentang teori first, history tentang fashion. Lepas tu kita belajar mengenali peralatan-peralatan dalam cara-cara untuk menjahit dan juga memotong. Macam tu lah. Okey. Basic. Baik. Jadi pengajian berapa lama di KKTM Rembau tu? Total dia 3 tahun. So dia ada 6 semester lah. 6 Ada semester standard diploma. termasuk dengan Latihan praktikal lah. industri. Okey. Baik. Bagaimana pula dengan tenaga pengajarnya? Oh. Okey, waktu mula-mula memang sama juga seperti kita orang fresh daripada SPM masuk ke KKTM Rembau. Sama juga dengan lecturer. Waktu tu lecturer semua fresh graduate daripada UiTM. UM, UPM. So memang lecturer-lecturer sangat muda waktu tu. Tapi dalam masa yang sama New dia lah. macam boleh masuk lah dengan Yalah. student kan, cara Dia macam batch pembelajaran dia. dekat-dekat gitu. Kita boleh macam tak adalah macam rasa kekok sangat macam cikgu dengan ni, tapi kita still boleh berbincang dengan cara yang elok lah. Okey, alright. Itu dia ya. Menarik ya pengalaman daripada Hazawan Lee dan juga Siti Mariam Musa yang merupakan alumni di KKTM Rembau. Ya, Kolej Kemahiran Tinggi Mara KKTM dan mengambil pengajian fashion di sana. Okey, dan bagaimana habis saja belajar kan ya perjalanan yang membawa kepada Mary dan juga Wan menjadi Praker Fashion sekarang ini. Okay, perjalanan ni macam KKTM Rembau, Mara ni, institusi Mara ni sangat berbeza dan juga special sebenarnya, seperti yang saya boleh cakapkan. Seperti contoh macam saya sendiri, after saya habis belajar di KKTM Rembau, saya kira bertuah lah sebab dipilih menjadi salah seorang pelajar yang dihantar ke luar negara untuk sambung pelajaran dalam bidang ijazah sarjana muda. Okey. So waktu tu memang perjalanan ni lepas dah ambil diploma, saya terus ada a few interview dan juga ujian, dan baru saya fly ke UK lah, ke Scotland untuk sambung degree waktu tu dalam bidang fashion. Okey, baik. Dan Mary pula bagaimana? Macam saya teruskan kerja, kiranya macam dari praktikal tu mereka serap saya bekerja selama dalam 5 tahun jugalah. Mary praktikal di mana? Di pakaian saling erti Kuala Lumpur. So memang dia buat uniform. So memang kat situ kita belajar, cari pengalaman kat situ. Agak lama juga, saya pun tak sangka kat situ kita lama kat situ. So alhamdulillah lah
lepas je 5 tahun tu, and then kami kira macam just say hi je lah. Kita pun dah lama tak semula lah lepas 5 tahun itu yang nak tanya belajar juga tu kan. Flashback balik bagaimana wujudnya kan. Tercetusnya idea menggabungkan Wan dan Wan and Mary ni. Itulah pada lepas kita orang sama-sama macam Mary habis dia bekerja dengan sebuah company, saya pula habis dia belajar daripada UK tu, saya bekerja dengan designer lain dan juga saya buat part time mengajar lecturer fashion. So waktu tu dah sampai 2015 tu saya rasa macam saya nak buat sesuatu lah, saya nak buat create brand sendiri. So waktu tu macam Mariam pun dia macam bercadang lah untuk menubuhkan brand ataupun buat business together. Waktu tu brand Wan Mary tak wujud lagi. So kita orang buat business yang macam ambil custom made, buat baju perkahwinan dan juga tempat-tempat. Kira first tu macam tolong-tolong lah. Maknanya Haziwan ada brand sendiri, saya pun brand sendiri, ada tapi jenama masing-masing lah. So bila waktu tu macam sama-sama membantu lah. Bila saya dapat klien, kalau saya tak cukup kaki tangan ke, saya akan minta bantuan Mariam. Sama juga dengan Mariam. Okey, wow, sangat menarik kan. Dia macam ex-schoolmate. Sekarang ni kita jadi macam business partner gitu ya. Okey, baik. Dan kita bersama-sama dengan dua orang tetamu kita, Hazwan Lee dan juga Siti Mariam Musa, Peringkat Fashion Label Wan and Mary yang merupakan juga alumni KKTM di Rembau. Kita dalam program Grad TVET pada waktu ini, Fashion TVET Mara di pentas antarabangsa. Okey, bila cerita tentang pentas antarabangsa ni, Wan mungkin Wan boleh kongsikan berapa lama belajar di luar negara? Dalam 2 tahun setengah waktu tu, bermula daripada 2011 hingga awal 2014 waktu Okey, baik. Apa yang membuatkan Wan dipilih untuk pergi menyambung pelajaran di sana? Sebenarnya kalau saya cakapkan benda tu bukan senang lah, susah sebab tentunya. Waktu selepas saya tamat je diploma dekat KKT Rembau, setiap kos tu akan dipilih lah beberapa orang untuk interview dan juga ada time tu ada test lah. Bukan daripada fashion, memang saya ada beberapa student lain juga, dan juga ada waktu interview tu memang ramai, ada student pada engineering, mechanical, ada yang medik. So kita macam tapi you seorang je dia macam Hunger Games pula. So macam dia ada ujian semua kan. So macam alhamdulillah selepas tamatnya interview dan juga test tu, saya terpilih. So ada lagi lah rakan sama-sama KKTM yang daripada kos media digital dan juga filem lah yang dapat pergi ke sana waktu tu. Okey, baik. Jadi ini memang ditawarkan oleh KKTM sendiri untuk pelajar-pelajar mereka yang layak lah untuk pergi ke luar negara. Dan semua kos ditanggung oleh pihak KKTM ataupun bagaimana? Dia sebenarnya kira macam ada skim pelajar cemerlang lah. Dia macam scholarship daripada Mara jugalah. Wow, sungguh luar biasa. Okey, dan apa yang Wan belajar di sana dari sudut fashion? Bagaimana apa yang Wan telah pun belajar di KKTM sendiri dan juga yang Wan sendiri lalui di luar negara kan, tentang fashion ini, apa mungkin pengalaman yang sangat berharga untuk Wan? Okay, dia actually macam ni. Bila kita waktu diploma, dia punya syllabus modul dia sama je dengan dekat luar negara. Cuma bezanya adalah experience dan cara teknik belajar tu sendiri. So bila dekat Malaysia kita belajar, waktu tu memang kita everything kita from A to Z tu kita memang lecturer akan ajar kita daripada basic sampailah dia akan tunjuk ajar secara personal. Tetapi berbeza pula waktu di luar negara, di UK, kita belajar everything lecturer ataupun tutors waktu tu memang akan mengajar kita dari segi teori dan juga beberapa teknik je. Lepas tu kita kena belajar sendiri, apply sendiri everything. Kena macam berusaha dan juga berdikari lah di sana. Maksudnya lebih independen lah lebih kalau independent, kata cara pengajaran mereka betul. Kan itu dia kata untung kita jadi pelajar kat Malaysia ni. Cikgu sayang kita kan. Ya, betul. Okey, baik, dan itu dia sedikit pengalaman daripada Wan dan juga Mary tentang bagaimana mereka mulakan pengajian mereka di KKTM Rembau kemudian bertemu kembali sebagai business partner. Kalau dulu satu kelas waktu belajar sekarang dah jadi business partner. Okey, dan kita akan bertanyakan lebih banyak lagi soalan kepada anda berdua. Kita berehat seketika pada waktu ini. Jadi terus saja dengarkan kami di Bernama Radio, stesen berita bisnes anda. Nota audio Bookbase.
kami dapati kami kena buat satu kelainan di Pesta Buku ni, maka kami buat satu tagline, iaitu bumi kita, nyawa kita. So basically kami nak bahawa pengunjung-pengunjung Pesta Buku di situ kami sediakan, kami tunjukkan fakta. Sekiranya 455 juta untuk negeri Selangor sahaja pengurusan sampah dibelanjakan last year 2019. Bayangkan kalau kita semua dapat educate daripada buku pembacaan yang kita baca dan kita amalkan, kita dapat jimat kata 200 juta. Bayangkan kerajaan negeri boleh ambil 200 juta tu, tambah lagi kepada pendidikan, maybe 500 juta untuk tuition free, untuk all other things pasal education yang boleh bawa kebaikan. Jadi that's why kat situ, dengan bantuan daripada SIP Malaysia, dia ceritakan bagaimana sampah-sampah yang macam Rahel makan-makan apa semua tu, yang tin masuk dalam tempat tin, yang plastik-plastik yang makanan ni, daripada sampah tu you boleh kompos jadikan baja. Daripada baja ni, you boleh ambil pula pasal konsep urban farming sekarang ni, iaitu microgreen. You belilah biji benih untuk seed, untuk kangkung, tauge ataupun radish, yang boleh tumbuh dalam masa 5 hari, 4 hari, seminggu. And you boleh makan immediately. It's good for your body because antioxidant kan. So jadi kalau kita dapat manage benda ni, insya-Allah saya rasa semua rakyat Malaysia boleh bangun dan bangkit and manage you punya sampah ni. Maka kita akan buat penyematan. Itu Selangor 455 juta, you tak cakap the whole Malaysia lagi. So jadi itu salah satu cara penjimatan. That's why orang bertanya, kenapa Pesta Buku nak cakap pasal environment ni? Saya kata kalau kita baca buku, kita tak dapat ubah sikap kita untuk buat satu mengurus sampah kita ni yang belanja terlalu tinggi. So what's the point kita ada Pesta Buku every year? So kita kena start something. Jadi alhamdulillah, pihak kajian negeri, kami dah bertanya pada Datuk Menteri Besar pun agree. So kita highlightkan betul pada Pesta Buku. Jadi itulah kelainannya bisa daripada aktiviti yang kita buat. Puan Hajah Mastura Muhammad, Pengarah Perbadanan Perpustakaan Awam Selangor. Nota audio Bookbase. Program Tinta Minda dengan topiknya Kekurangan Itulah Kelebihan, kita bawakan kepada anda Dr. Aizan Sofia Amin, Pensyarakanan Pusat Kajian Psikologi dan Kesejahteraan Manusia Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Kebangsaan Malaysia, yang turut merupakan tokoh pekerja OKU Negara untuk tahun 2019. Saya tak dapat, saya ada cuba 3 kali untuk memakai kaki palsu, walau bagaimanapun tidak sesuai bagi saya. Dan selepas 3 kali mencuba dengan teknologi Malaysia, teknologi Taiwan, teknologi Jerman, dan akhirnya saya give up lah. Saya rasa saya lebih selesa dengan tongkat, kerana itu tidak menyakitkan saya. Sebab keadaan saya tak sesuai untuk berkaki palsu. Dan saya dapati selepas saya pakai tongkat ni, tanpa kaki palsu tu, sebenarnya orang lebih nampak saya ni ada keperluan dan mereka membantu saya. Ada pengalaman saya masa saya pergi belajar di UK dulu, saya menggunakan kaki palsu. So bila waktu tu mungkin dengan kaki palsu tu mereka nampak saya macam tak ada apa-apa kan. Jadi mereka tak bantu saya walaupun saya dah minta bantuan untuk menggunakan kursi roda, mereka tak bagi kursi roda. Mungkin mereka nak lihat saya tak ada apa-apa, muda lagi, mungkin sihat. Jadi bila saya pakai tongkat ni, daripada jauh orang nampak okey, orang menghulurkan bantuan lah. So jadi saya selesa dengan dan bahagia dengan tongkat saya. Jabatan Perangkaan Malaysia melaporkan pada suku pertama 2019, negara merekodkan seramai 516,600 penganggur. Pada masa sama, seramai 238,286 penganggur, termasuk 174,327 siswaza mendaftar sebagai pencari kerja aktif dengan Jobs Malaysia di bawah Jabatan Tenaga Kerja JTK Semenanjung. Penelitian terhadap data pengangguran siswazah Melayu pada 2017 dan 2018 pula menunjukkan secara konsisten semakin tinggi kelulusan, semakin besar kebarangkalian menjadi penganggur. Situasi ini mencetuskan persoalan, adakah semakin ramai anak muda Melayu kini sedang memenuhi sektor pekerjaan rendah seperti buruh, pekerja upahan dan kilang? Persoalan ini memerlukan jawapan dan ia ada di Bernama Radio, stesen berita bisnes anda. Prinsip ketiga, rukun negara, iaitu keluhuran perlembagaan yang menekankan perlunya rakyat menerima, mematuhi dan mempertahankan keluhuran atau kemuliaan perlembagaan negara. Perlembagaan negara adalah sumber perundangan yang tertinggi dan berfungsi untuk memberi perlindungan kepada setiap rakyat negara ini
akan hak dan keistimewaan mereka sebagai warga negara. Setiap warga negara Malaysia dikehendaki menghormati, menghargai serta memahami maksud dan kandungan serta latar belakang sejarah pembentukan perlembagaan negara. Perlembagaan negara telah digubal berasaskan kesepakatan semua kaum dan semua pihak di negara ini. Ianya juga adalah sumber rujukan bagi segala hal yang berkaitan dengan sistem pemerintahan, perundangan, kedudukan dan hak sosioekonomi rakyat. #Rukun Negara. FM 93.9 di Lembah Kelang, FM 107.5 di Johor. Inilah Bernama Radio. Baik, kembali waktu ini kita dalam program Grad TVET. Kita bersama-sama dengan tetamu kita Hazawan Lee dan juga Siti Mariam Musa yang merupakan pereka fashion label One and Mary dan juga merupakan alumni KKTM Rembau. Okey, mereka berdua dan topik kita fashion TVET Mara di pentas antarabangsa. Okey, seperti mana kita lihat ya, One dan juga Mary ya. Stigma masyarakat tentang pendidikan TVET ini dikatakan pelajar yang kurang cemerlang lah daripada segi akademik dan sebagainya. Macam-macam lah kita dengar dulu. Okey. Dan kini kita lihat ramainya usahawan-usahawan hebat yang lahir daripada kan ya produk-produk TVET ini. Pandangan Mary dan juga Wan bagaimana? Okey, memang ramai lah. Sebenarnya saya dengar orang cakap siapa yang masuk TVET ni dia tak berapa pandai. So that's why dia masuk TVET. Tapi saya macam apa yang saya boleh katakan tak semualah. Kebanyakan ada juga pula pelajar yang cemerlang, ada yang straight A masuk TVET Mara punya institusi sebab mungkin dia rasa dia punya strength tu kemahiran tu lebih hebat daripada teori dan juga dia punya pembelajaran tu. So dia pergi masuk situ untuk cabar kan daripada masuk institusi lain kan. So macam apa yang saya boleh katakan Mara ni dia memang tekan kepada kemahiran. Bila kita belajar kemahiran tu akan menjadi bekalan bila kita habis belajar nanti. Betul? Okey, jadi Mary mungkin ada pendapat Mary juga bagaimana? Sama juga macam Haziwan. Saya rasa benda tu tak semua kira macam orang yang tak berapa cemerlang tapi masuk ke Mara ke TVET ke. So benda tu tak memang kira tak betul lah. Sebab apa yang sebab ramai yang keluar daripada TVET memang ramai yang berjaya dan memang sambung apa yang diorang belajar tu kan. Ya, kan, dan kita juga dapat lihat kan kalau kita tengok potensi pelajar lepasan TVET ini, potensi mereka ni lebih tinggi untuk bina perniagaan dan juga menjadi keperluan kepada industri. Kita lihat senang dapat kerja lah. Kan ya. Lebih-lebih lagi dalam sistem TVET Mara lah, contohnya KKTM, MJII dan juga IKM sendiri kan ya. Dikatakan lebih berfokus kepada melahirkan tekno usahawan berjaya. Jadi betulkah situasi dan juga kenyataan ini? Betul, sebab waktu diploma dulu dekat Kolej Kemahiran Tinggi Mara Rembau pun kita ada belajar satu course yang mengajar tentang business management dan juga macam mana kita nak start business. Dekat KKTM Rembau sendiri pun ada incubator sistem yang mana after je student habis praktikal ataupun waktu praktikal tu boleh masuk incubator dan boleh belajar dengan orang-orang yang lebih berpengalaman lah, macam ada mentor yang akan guide diorang untuk macam mana how to start the business, macam mana diorang nak create lah own business lah. Dia tak macam keluar je daripada ni kita macam terus buat business tu kan. Okey, sangat menarik Okey, kita nak tahu juga bagaimana cabaran dalam membina jenama perniagaan label One and Mary ni sendiri. Sebenarnya cabaran dia memang to be honest banyak lah kan cabaran, macam-macam jenis cabaran lepas kita orang start je business brand One and Mary ni, terutama ini salah satu cabaran adalah modal. Modal tu memang main peranan lah. Bila kita nak create sesuatu kita perlukan modal. Betul. So sebab itulah One Mary sebelumnya tertubuhnya One Mary pada 2018, 2016, 2017
kami masing-masing bekerja dan kumpul duit sendiri untuk jadikan sebagai modal. Okey. So lepas kita orang kumpul modal tu pula, kita orang cuba nasib masuk pertandingan. So macam kita try macam-macam lah jenis. Macam Haziwan masuk macam-macam kan. Betul, sejak pertandingan fashion lah. Okey. Untuk kita kira kumpul modal tu. Sebab kita tak nak benda macam masuk je buat bisnes ni, kita nak pinjam sana pinjam sini, kita takut benda tu. Masa tu memang takut lagi lah. So memang tak ada pinjaman ke loan kita orang buat lah. Memang hasil usaha sendiri kita orang cuba kumpul duit untuk create the brand One and Mary dan buat collection everything lah. Berapa berapa modal permulaan membina jenama One and Mary ni? Okay, pada mulanya memang kita orang kumpul sikit-sikit. Macam saya RM5,000, Mariam RM5,000. Daripada RM10,000 tu kita orang create our own business lah, buat collection and then cari tempat perniagaan. So waktu tu kita mula membuka butik di Kota Damansara lah. Sebelum tu memang tak ada lagi. Memang start pada rumah sebenarnya. Rumah. Macam kita nak jumpa customer ni, kita rasa macam ada customer macam mana, tapi tak apalah, kita pergi jumpa dia, sama ada kita pergi rumah dia ataupun kita jumpa dekat tempat-tempat yang luar lah. Kita banyak pergi sebelum adanya butik tu, kita orang banyak pergi ke rumah customer tu sendirilah. Dan juga kadang-kadang customer datang rumah juga. So macam tak berapa proper, macam best sangat lah kan. Okey, itu dia ya pengalaman Wan dan juga Mary. Okey, dan menjadi juara program reality TV. Ya, tadi seperti Wan kongsikan, itu dilihat pencapaian yang terbaik ya buat anda berdua. Jadi mungkin boleh kongsikan suasana masuk pertandingan reality TV kot. Bukannya macam calang orang kata kan. Yalah, sebabkan program reality TV dikatakan antara program yang memberi tekanan yang hebat sebenarnya. Kan mental kita tu terutamanya. Jadi bagaimana pengalaman Wan dan juga Mary sendiri dalam program reality tersebut? Okay, waktu sebelum masuk program reality tu memang kita orang buat business together kan. So macam kita orang join Mara in Fashion. Lepas tu kita ada join pertandingan-pertandingan lain seperti Jarum Belian, Selangor Modest Fashion. So waktu tu memang ada a few orang industri dah start recognize kita orang lah. So macam tiba-tiba saya dapat panggilan macam Astroria punya producer call untuk datang uji bakat. Sebab diorang kata nak create satu reality fashion yang seakan-akan projek Runway Malaysia lah, macam tu. So macam nak gabungkan designer tapi Haziwan dipanggil lah. Kira macam saya saya tak ada panggilan apa-apa, tapi saya prepare je. Waktu tu sebenarnya waktu audition tu kita orang separate. Mariam datang sebagai Mariam Musa, saya datang sebagai Haziwan Lee. So waktu tu saya dah pergi and then saya ajak Mariam sekali. Dia sebab dia boleh open audition. So saja Mariam pun pergi audition tu juga. Pun dapat sekali. Dalam ramai-ramai tu dia shortlist 12 designer. Mariam dan saya dua-dua terpilih. Tapi waktu tu memang macam dia tak boleh seorang-seorang. Dia kena ada seorang kira macam partner, dua designer ataupun satu designer dengan seorang pembantu. Konsep dia begitu waktu tu. Sebab dia full komitmen dalam tu. So masalahnya kita orang fikir macam Haziwan masa tu mungkin ada tempahan ke kerja yang perlu buat kan. Macam saya pun sama. So macam kalau saya waktu tu ada seorang assistant, Mariam pun ada seorang assistant. So kalau kita orang duduk pergi macam assistant terkontang-kanting lah nak buat kerja kan. So kami sit down, duduk and then kita bercadang kan. Untuk apa kata sekali je kita cuba sekali. Dan kita bergabung lah waktu tu. So macam producer tu, why not you guys combine, create satu brand baru, One and Mary. Since kita dah bekerja bersama kan. So tercetuslah One and Mary waktu tu. Okey, itulah permulaan jenama One and Mary. Panjang jodoh korang ni kan. So bila dah masuk pula reality show tu, minggu ke minggu, last kali alhamdulillah kita orang menang program reality kita tu. Kita sebab rasa macam tak sangka lah kan, sebab ramai designer lain yang sangat hebat yang kita kenal dan kita adore. Lepas tu dia punya mentor dan juri pun memang orang-orang hebat seperti Datuk Rizalman,
Vivi Yusof dan juga beberapa orang industri yang sangat besar nama dia dan sangat berpengalaman. So macam kita rasa macam kita ni daripada student TVET kan. Yang lain-lain tu ramai daripada institusi yang famous yang kita ramai orang tahu kan. So macam persaingan tu sangat sengit, tapi kita cubalah dengan skill yang kita ada waktu tu, dia membantulah untuk kita ke tahap sampai final dan juga menang tu. Alhamdulillah. Wow, luar biasa. Itu dia. Ya, itu dia produk daripada TVET sendiri. Dia macam dah biasa dah pusing-pusing jarum tu. Okey, baik. Dan bagaimana untuk perancangan masa depan ya untuk Wan dan juga Mary sendiri? Mungkin 5 tahun 10 tahun akan datang, apa perancangan yang mungkin persiapannya atau persediaannya dah pun dimulakan daripada sekarang? Okey, for example 5 tahun yang sebelum ni kita punya perancangan tu nak jadi fashion designer, nak ada brand sendiri, nak ada team sendiri. So alhamdulillah selepas 5 tahun kita dah ada apa yang kita rancangkan untuk masa 5 tahun akan datang. For example, kita of course lah YMRI kita nak kembangkan lagi, mungkin ke tahap yang lebih tinggi, ke peringkat antarabangsa, dan juga macam sekarang ni kita banyak koleksi-koleksi yang custom made. Lepas tu kita banyak berkolaborasi dengan another brand, another brand, Malaysia celebrity semua tu. So saya rasa mungkin tahun ni dan awal tahun depan dah tiba masanya untuk kita create ready to wear collection yang kita akan pasarkan kepada sesiapa saja yang boleh memakai baju Wan and Mary. Okey, wow, sangat menarik. Okey, baik, dan nasihat Wan dan juga Mary kepada para pelajar ataupun remaja-remaja lah yang serta ibu bapa kan yang masih mungkin ada rasa macam tertanya-tanya, ada keraguan kan untuk hantar anak mereka untuk mendapat pengajian di TVET Mara ini sendiri. Okey, sebenarnya dia tak perlu ragu-ragu kot, sebab macam kalau rasa kalau anak tu mempunyai kebolehan dan juga bakat dan potensi untuk sambung belajar dengan apa yang dia nak masuk kan. Contoh nak masuk fashion, just bagi dia orang cuba masuk fashion, belajar. Sebab saya rasa institusi Mara ni dia memang sangat bagus lah, sebab everything is provided. Kita belajar pada A to Z. Lepas tu macam student sendiri dia macam akan lebih seronok lah bila belajar dengan apa yang dia orang minat tu. Betul. Okey, jadi ambil peluang ya. Ambil peluang untuk bersama-sama dengan untuk ambil pengajian di TVET Mara terutamanya. Okey, mungkin boleh kongsikan bagaimana kaedahnya untuk mendapatkan maklumat lanjut berkenaan dengan TVET Mara ini sendiri. Okey, for example kalau macam ibu bapa yang nak hantar anak-anak mereka sambung belajar ataupun nak masuk ke dalam KKTM ataupun AKM, bolehlah macam mereka tengok portal Mara, www.mara.gov.my, sebab kat situ memang sentiasa ada berita-berita ataupun hebahan mengenai kemasukan ataupun kira ada notis lah siapa yang nak masuk, nanti dia akan beritahu bila date-nya, bila nak belajar. Everything sekarang ni semua online, so boleh pergi ke website Mara lah. Cukup mudah Cukup mudah. Okey, baik, banyak cara juga yang anda boleh gunakan ya untuk anda mengetahui maklumat lanjut berkenaan TVET Mara, antaranya seperti yang Wan kongsikan tadi di laman sesawang TVET Mara ya, www.tvetmara.edu.my. Boleh juga WhatsApp mereka ya, 013-949-8063, 013-949-8063, dan juga boleh terus saja pergi ke pejabat-pejabat Mara ya di negeri dan juga daerah yang terdekat dengan anda. Follow laman media sosial. Betul. Sekarang cukup mudah ya. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube channel pun ada juga tahu TVET Mara. Jangan main-main ya untuk mengetahui perkembangan dari semasa ke semasa. Ya, dan anda juga boleh terus juga pergi ke KKTM, MJII dan juga IKM yang terdekat ya untuk mengetahui maklumat lanjut berkenaan dengan TVET Mara, kos yang ditawarkan ya, ataupun nak tahu apa testimoni ataupun produk-produk hasil daripada TVET Mara ini. Okey, dan sebelum kata kita berakhir, mungkin sedikit nasihat yang nak dikongsikan ya oleh Wan dan juga Mary ya kepada mereka yang mungkin berminat dalam fashion line ya, dalam industri fashion ini kan, untuk mengembangkan perniagaan mereka, mungkin kerjaya mereka. Okey, kepada adik-adik di luar sana siapa yang macam nak sambung fashion tu, macam just follow your instinct lah. Kena ikut lah, macam kita bila kita minat fashion, kita teruskan je, sebab kita tak tahu, kalau kita tak cuba, kita tak tahu macam mana nak lalui benda tu. So bila macam tu kita masuk je belajar fashion, so nanti kita akan dapatlah ilmu dan juga kemahiran yang kita waktu kita belajar tu. Dan jika mungkin rezeki dipilih,
apa yang adik-adik belajar tu mereka kena fokus lah apa yang mereka buat sehingga penghujung. Jangan mudah putus asa lah. Itu paling penting kan ya. Potong kain kan senang tau. Ya, penuh kesabaran. Baru tak lari ukuran. Jadi pantun pula. Apa pun kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Hazwan Lee dan juga Siti Mariam Musa. Kedua-duanya mereka fashion label One and Mary. Dan yang paling menarik sekali, mereka adalah alumni daripada KKTM di Rembau. Kita nak ucapkan terima kasih kepada anda berdua kerana bersama dengan kami di Bernama Radio dalam program Grad TVET. Baik, terus saja dengarkan kami di Bernama Radio, stesen berita bisnes anda.